Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya langsung kami bawakan secara langsung dari Kuantan. Di belakang sana ialah Menara Kuantan 188 dan saya kini berada betul-betul di pusat bandar Kuantan ini. Di belakang ini Jalan Mahkota, kesesakan lalu lintas sudah pun berlaku kerana Bazar Ramadan di belah sana. Di sebelah belakang sana merupakan Padang MBK Kuantan, Majlis Bandaraya Kuantan 1, kerana ribuan warga Kuantan dan juga rakyat jelata akan bersama-sama untuk berbuka puasa. Inilah tradisi yang menariknya di Kuantan. Ribuan akan turun kepada MBK ini untuk mengikuti majlis berbuka puasa, dan istimewanya malam ini ataupun petang ini ianya bakal menyaksikan keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong, dan sudah pasti itu menjadi satu keistimewaan, dan itu yang kami bawakan kepada anda dalam beberapa siri siaran langsung dan siaran luar yang kami bawakan dari Kuantan ini. Ini adalah fokus minggu depan. Hari ini hari Sabtu. Sabtu minggu depan sudah pasti adalah Hari Raya Aidilfitri. Tidak tahu hari raya pertama atau hari raya kedua, dan hujung minggu ini juga merupakan hujung minggu yang terakhir untuk anda melakukan persiapan hari raya. Sudah pasti kita jangkakan kesesakan di seluruh pusat-pusat membeli belah ataupun pusat tumpuan untuk melakukan persiapan terakhir Aidilfitri di seluruh negara. Kami memilih Kuantan ada sebab dan signifikannya tersendiri, dan saya ingin bersama dengan orang-orang kuat dan juga orang-orang cerdik pandai dan juga orang hebat dari Kuantan. Petang ini kita nak bercerita mengenai persiapan raya, mahu yang mana dan juga apa yang perlu. Jadi saya nak bersama dengan Dr. Muhammad Hanafi Ahmad, merupakan Dekan Fakulti Pengurusan Industri daripada Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami. Minta maaf berjemur panas cuaca di Kuantan. Sedikit jerubu tapi cuaca yang menarik. Doktor, kalau kita melihat inilah minggu terakhir nak betul berbelanja dan juga melakukan persiapan sebelum Hari Raya Aidilfitri. Adakah suasana di Kuantan ini sama seperti di bandar-bandar besar yang lain? Dan juga bagaimana kita melihat kepada semalam gaji dah keluar, BKKA pun dah keluar. Apa yang kita dapat analisis daripada semua ini? Secara umumnya kita dapat lihat seperti mana perkara biasa sering berlaku setiap tahun, apabila berlaku hampir pecotan terakhir di Ramadan terakhir, di samping mengejar pahala, mereka juga mengejar untuk pembelian-pembelian di saat-saat akhir lah. Okey, ini adalah satu trend yang begitu kerap berlaku lah. Tapi apa yang saya dapat lihat, ada sedikit perbezaan kali ini dari segi pasca COVID. Berbanding pada tahun lepas di mana rakyat jelata kelihatan seperti ingin melepaskan apa yang mungkin terbuku di hati mereka selama ni bila COVID. Orang kata belas dendam lah 2 tahun dalam betul raya. Kan? Okay. Ya. Tapi bila keadaan semasa sekarang ini, bila setelah kita berlaku pasca COVID dan setelah kita dapat ekonomi yang semakin stabil dan sebagainya, kita dapat lihat bahawa trend perbelanjaan di Kuantan, mungkin juga di negara kita, jadi semakin stabil. Pengguna semakin bijak untuk memilih apa yang perlu dan juga mungkin apa yang betul-betul diperlukan, diharapkan untuk menyambut Ramadan pada kali ini. Ada yang melakukan indikasi bahawa ekonomi baik atau tak baik berdasarkan perbelanjaan pengguna khususnya musim perayaan ini. Ada yang kata mungkin tak ada pengeluaran KWSP, tak dapat bonus itu, tak dapat ini. Adakah itu dijadikan indikator, ataupun sebenarnya berdasarkan apa yang doktor katakan tadi, sebenarnya pengguna kita jauh lebih bijak, tidak tertumpu kepada satu-satu perkara ataupun satu-satu tempat saja untuk berbelanja. Kini ada online shopping, ada juga hambatan dan juga bebanan kerana itu sekolah baru buka. Betul. Jadi bagaimana kita nak melihat justifikasi kepada kepenggunaan rakyat khususnya di musim perayaan menjelang Aidilfitri ini? Malaysia ni sekarang kita dalam keadaan moving towards kepada negara membangun, negara maju. Jadi dia selaras dengan pembangunan pemikiran rakyat kita. Jadi kita tidak lagi melihat indikasi bahawa perbelanjaan yang tinggi bersifat seasonal. Adalah indikator yang bagus untuk menetapkan, untuk menunjukkan bahawa ekonomi kita dalam keadaan yang bagus dan kuasa beli yang kuat. Itu tidak lagi kita berpegang kepada faktor itu. Tetapi banyak faktor-faktor lain dan juga perubahan ekosistem yang semasa, seperti yang tadi dinyatakan bahawa sekolah buka dalam masa sama. Jadi kita perlu bijak. Tidak lagi dulu kita kata alah membeli menang memakai. Sekarang tidak lagi relevan perkara tersebut. Kita kena betul-betul menang beli, menang memakai. Dan juga bagaimana tadi saya tertarik bila doktor katakan bahawa trend pembelian itu tidak mengikut musim dan juga pendapatan itu juga tidak datang sekali. Kakitan kerajaan mungkin semalam alhamdulillah dah dapat bonus, dah dapat BKA, tapi kalau orang swasta macam kami ni kena tunggu minggu depan lah. Jadi trend itu berperingkat, dan ada juga yang melakukan cara trend yang berbeza-beza. Ada yang shopping lebih awal dan sebagainya. Justru bagaimana doktor menjustifikasikan dan juga melihat kepada
pembelian dan juga pattern itu tidak boleh diletakkan dalam kelompok dan juga style yang lama lagi dah. Mungkin doktor boleh ulas lebih panjang lagi. Ini kita jelaslah bila kita lihat bagaimana kesan daripada COVID tersebut betul-betul membuka kita punya perniagaan kita secara online dan sebagainya. Jadi seperti mana saya nyatakan tadi, kebijaksanaan pengguna kita menjadi pengguna yang lebih bijak, menggunakan, maksimumkan apa saja platform yang ada, termasuklah perniagaan online tersebut. Jadi kita boleh merangka perancangan kita lebih awal, jauh lebih awal. Mungkin elemen yang bersifat trend, kita akan beli pada last minute. Tetapi benda-benda yang maksudnya walaupun ni minggu terakhir tapi ada yang lagi tunggu lagi. Ada tunggu lagi. Itu mungkin bersifat perkara yang mungkin betul-betul last minute lah. Tapi ada setengah perkara mereka boleh beli lebih awal, mereka boleh rancang lebih awal. Dan tiada isu untuk mendapat daripada mana-mana negara di dunia atas platform online tersebut tadi. Okey, saya bawakan gambaran. Ni ada asap ni, ada betul. ayam panggang di ujung sana. Kalau dapat kita berarah sana sikit, doktor. Betul. Ini adalah Bazar Ramadan yang berlaku di sebelah Padang MBK 1 Kuantan, di mana saya rasa akan menjadi tradisi juga kepada warga Kuantan membeli belah di sini, berbuka puasa di padang sebelahnya. Ramai dah mula ambil spot untuk berbuka puasa sebentar lagi. Tika-tika pun sudah mula disewa dan juga dijual ke situ. Jadi ini satu keunikan yang ada di Kuantan ini, di mana kami akan bawakan secara gambaran terus kepada anda di seluruh platform kami untuk bagaimana kita lihat ribuan akan membanjiri Padang MBK 1 Kuantan ini untuk menyaksikan majlis ataupun tradisi berbuka puasa di padang ini. Doktor, bulan puasa dan juga musim perayaan ini bukan saja kita melihat kepada pengguna saja. Ini adalah peluang untuk peniaga seperti ini untuk mencari duit lebih. Ada yang peniaga kata ramai orang datang tapi tengok-tengok saja. Ramai yang mengatakan bahawa persaingan itu tidak seperti dahulu. Dahulu kita boleh mendominasikan satu perkara, tapi kini pilihan terlampau banyak. Ini menuntut ciri keusahawanan juga perlu berlainan juga. Bagaimana itu doktor kita jelaskan? Seperti mana kebijaksanaan pengguna yang saya nyatakan tadi, ini juga menyentuh kebijaksanaan peniaga. Jika pengguna dengan kuasa membeli online-nya, platformnya lebih, optionnya lebih banyak, pengusaha juga, peniaga juga perlu mengeksploitasikan perkara-perkara ini. Elemen seperti online dan juga viral punya approach, sebagainya perlu dimanipulate. Di samping juga kepentingan untuk mengekalkan ciri-ciri keunikan. Kalau Kuantan ni apa yang unik, doktor? Kuantan ni pastinya lah perkara makanan-makanan yang uniknya, patin, berasaskan patin, tempoyak, ikan batang petai dan sebagainya. Ya, betul. Itu memang satu keunikan di Pahang, especially di Kuantan ni lah. Dan juga di Pahang secara keseluruhan, di Temerloh dan sebagainya. Dan kita dapat lihat di sinilah, ini adalah perkara yang sangat boleh dimanipulasi oleh peniaga untuk menarik pelanggan. Disebabkan pelanggan telah ada, disebabkan kita ada masjid yang hampir. Yang sesuai untuk selepas kita membuka buka puasa untuk solat, lepas tu nak kembali buka puasa balik. Ya, betul. So dari segi settingnya telah ada. Jadi peniaga perlu memainkan peranan sebaik mungkin, mengeksploitasi sebaik mungkin suasana ini untuk memastikan mereka dapat mendapat pendapatan yang lebih besar lah. Dan ini kelebihan kita di Malaysia. Kita bukan negara yang terlalu besar, tetapi ada keunikan di setiap pekan kecil di bandar-bandar seperti yang berbeza antara satu sama lain. Fokus mungkin kalau kami di media mungkin memberikan banyak kepada bandar-bandar besar ataupun tertumpu di Lembah Kelang. Tapi Kuantan contohnya di sebelah pantai timur, inilah boleh dikatakan pekan ataupun bandaraya besar untuk pantai timur. Bagaimana? Adakah satu tunjuk ada jurang yang cukup jelas antara kuasa membeli di Kuantan dan juga di bandaraya lain seperti di Johor Bahru ataupun di Kuala Lumpur maupun di Georgetown? Atau bagaimana? Bagaimana kita lihat kemakmuran ekonomi dan juga cara berbelanja rakyat pada hari ini sebenarnya? Kita dapat tahulah, kita lihat dari sini bila kita cerita pasal kekuatan kuasa membeli tersebut, dia juga bergantung dengan kos sara hidup. Sebenarnya di Kuantan ini, walaupun mungkin dari segi secara keseluruhannya ekonomi kita agak sederhana berbanding dengan negeri-negeri yang begitu pesat dengan elemen-elemen perindustrian, mereka punya lebihan, advantage yang lebih. Tetapi dalam masa sama juga kos sara hidup mereka juga adalah tinggi. Berbanding di Kuantan di sini, kos sara hidupnya adalah lebih sederhana dan di sebahagian tempat memang lebih rendah. Jadi ini memberi satu advantage. Jadi menyebabkan kuasa membeli mereka juga tidak kurang hebatnya berbanding dengan kuasa membeli di negara bandar. Kalau saya tengok akak-akak yang beli ni meriah dia dapat beli berbanding dengan mereka yang ada kalau kat Kuala Lumpur. Tapi kalau doktor sendiri asal daripada Johor tapi bekerja dan juga menetap di Kuantan, bagaimana perbelanjaan sebenarnya? Adakah tahun ini ada pilihan untuk memilih antara barang yang mahal dan juga barang yang mampu dimiliki ataupun harga rahmah contohnya?
kita berfokus kembali kepada barang yang perlu. Okey. Barang yang perlu, dan kita perlu mengeksploitasikan sebaik mungkin pilihan-pilihan yang ada dengan kewujudan online dan sebagainya. Dan juga di negara di kawasan yang besar terdapat lebih banyak pilihan dari segi penawaran. Jadi bila saya contohnya kembali ke Johor, saya akan pergi kepada mungkin lebih banyak option kedai-kedai di sana. Tetapi bila berada di Kuantan ada kelebihan yang lainnya pula. Jadi kita perlu mengeksploitasi segala apa yang ada, dan tambahan lagi dengan yang online tadi itu memang sangat-sangat membantu kita lah. Semua letak barang dalam kad saja kan? Ya. Tapi saya tahu juga ramai yang di jalan Tuanku Abdul Rahman semalam apabila kita bersama langsung tengah malam tadi. Ada yang datang bukan sahaja di Lembah Kelang tapi dari Sabah, Sarawak, dan saya yakin di Pantai Timur juga ramai yang berada di Jalan Tar. Ya, betul. Tapi doktor, seminggu sebelum Hari Raya Aidilfitri, mungkin tips terakhir ataupun apa kita dapat rumuskan? Rasionalkan diri. Duit memang ada di dalam tangan. Tapi duit juga kena tahan lebih panjang. Kalau kerja kerajaan 40 hari sebelum 25 hari bulan, 23 hari bulan nanti. Nasihat dan juga bagaimana kita sama-sama rasionalkan. Okey, so keadaan sangat kritikal sebenarnya dengan sekolah yang baru buka, sebab ada kemungkinan sebahagian ibu bapa yang mungkin berhutang ketika untuk membuka sekolah atau menghadapi sisi persekolahan yang baru, dan juga kini di hari raya pula juga ada perbelanjaan yang perlu mereka keluarkan yang tidak dapat dielak perlu dikeluarkan. Jadi kita perlu betul-betul fikirkan apa yang betul-betul perlu, yang mesti kita ada. Dan juga saya rasa keadaan ini dapat diterima oleh kerajaan, oleh masyarakat Malaysia secara umum, bahawa cabaran dalam ekonomi negara kita sekarang ini bukannya mudah. Bukannya mudah. Kita masih lagi di pasca Covid dan juga masih lagi struggle untuk mendapat sistem ekonomi yang stabil. Jadi kita boleh jangan terlalu gopoh, tapi pengguna sekarang makin bijak. Ya, betul. Itu hakikat kita perlu terima. Baik pengguna, baik juga penjual. Jadi kalau penjual harga terlampau mahal, kita sentiasa ada pilihan. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Kita nak teruskan lagi kemeriahan dari Kuantan ini. Kita akan berhenti rehat seketika dahulu. Jumpa lagi dalam fokus minggu depan sebentar lagi. Fokus minggu depan kami bawakan secara langsung dari Kuantan, Pahang. Saya kini berada di Padang Majlis Bandaraya Kuantan 1. Ratusan ataupun puluhan rakyat Kuantan sudah mula membanjiri Padang ini. Kalau saya dapat belanja sikit, inilah padangnya di mana ribuan warga Kuantan menjadikan padang ini sebagai tumpuan untuk majlis berbuka puasa, di mana petang ini majlis berbuka puasa ini akan turut melihatkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong mencemar duli bersama dengan kerabat-kerabat baginda untuk menghadiri majlis berbuka puasa bersama rakyat ini. Tiada protokol, ini secara terbuka, sangat-sangat meriah di sini, dan ini menjadi acara tahunan di sini. Dan kita bercerita, inilah pecutan terakhir Ramadan, minggu terakhir Ramadan, dan juga kita berharap dan juga bercerita mengenai trend pembelian dan sebagainya. Saya pasti anda juga tidak sabar untuk melakukan persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tapi bagaimana kita tidak melepaskan peluang di minggu terakhir Ramadan ini untuk mengejar dan juga mendapat apa yang sepatutnya. Profesor Madya Dr. Hassan Ahmad, Pengarah Institut Tamadan dan Kajian Strategik daripada Universiti Malaysia Pahang. Terima kasih Prof. Terima kasih. Kerana studi bersama kami. Minta maaf panas sikit pada petang ni. Betul. Tapi alhamdulillah cuaca baik. Minggu terakhir Ramadan, ini pecutan terakhir, tapi kita tidak dapat menafikan bahawa sebagai manusia biasa, ini juga minggu yang paling teruja sekali untuk melakukan persiapan. Dan bagaimana Prof melihat dengan penganjuran ataupun secara komunitinya acara berbuka puasa di padang besar seperti ini, dekat dengan masjid, persiapan boleh dilakukan. Ini adalah satu perkara yang kita rasa kita boleh mencari keseimbangan antara keseronokan dan juga mengejar ibadah itu, Prof. Baik, ya, petang ni memang panas. Ini adalah betul-betul benar-benar Ramadan. Sebab Betul, Ramadan maksudnya panas. Baik. Jadi petang ini kita berada di suasana di Padang MPK, Padang di Kuantan ini. Dan terdapat aktiviti buka puasa lah. Ini dah memang legend dan warisan dah di Pahang ni. Jadi saya fikir yang paling penting betul, sebagaimana disebutkan tadi, walaupun kita Ramadan, yang pentingnya kita ada sesuatu yang kita nak cari pada bulan Ramadan. Okey, tak lain tak bukan, tentulah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kedatangan pada akhir Ramadan, pecutan terakhir macam saya sebutkan tadi. Ini memang Rasulullah nak suruh kita menggandakan usaha kita, amalan kita pada terakhir Ramadan. Berkenaan dengan berpuasa di kawasan yang terbuka seperti ini, saya fikir dia sesuatu yang harus. Tidak ada larangan dalam Islam. Lebih baik lagi maksudnya kita dapat bersama-sama dan melihat suasana Ramadan pada petang Ramadan ini untuk kita buka bersama-sama. Dan pada petang ini saya fikir ada tetamu VVIP lah yang akan bersama-sama kita berpuasa berbuka pada hari ini. Dan Prof,
macam mana nak imbangkan tu antara nak mencari, nak mengejar Ramadan dan juga nak lakukan persiapan hari raya. Ya, itu selalu konflik diri sendirilah kan. Yang pertama sekali pembelanjaan untuk berbuka Ramadan. Itu satu perkara yang kita kena tengok. Pertama sekali kita membeli tapi kita jangan membazir. Itu dah memang perkara yang saya baru ni terbaca dalam surat khabar. Di Putrajaya dan wilayah kata silap di KL ada 53 tan wastage. Betul. Pada setiap hari Ramadan. Ya, Cuba bayangkan. Jadi sebenarnya ini benda kita betul-betul kena concern. Supaya kita pembelian pun jangan terlalu terlalu berlebih-lebihan, nanti kita bawa balik rumah makan tak habis dan sebagainya. Seterusnya untuk perbelanjaan bersedia untuk hari raya begitu juga. Maksudnya kita kena ukur di badan sendiri untuk membeli pembelanjaan dan sebagainya, jangan ikut trend semata-mata, tetapi kita mestilah apa orang kata, belanja mengikut apa yang kita mampu. Jadi itu yang paling penting sekali. Prof, pinjamlah sikit ilmu, dan setahu saya kalau mengikut Islam juga untuk hari raya memang dianjurkan untuk berpakaian cantik, berpakaian berwarna-warni dan juga berbaju baru. Tapi dalam masa yang sama juga Islam itu tidak terpisah daripada perbelanjaan yang berhemah dan juga bersederhana dalam setiap sekali. Kongsikanlah sedikit mungkin kata-kata hikmah yang mungkin boleh diaplikkan. Dalam Al-Quran sebut wala tubadzir tabzira innal mubadzirin kanu ikhwanasy syayatin. Saya saja nak petik ni sebab kadang-kadang kita walaupun kita baca perbelanjaan ini orang kata pembaziran itu benda dah kita bila dah buat jadi rutin kita kan, tapi sebenarnya tetap benda ini benda yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala minta kita berjaga-jaga supaya kita jangan terlalu banyak pembaziran, kerana pembaziran ini adalah di antara kita perkara yang tidak buruk lah, perkara buruk yang dilakukan oleh syaitan dan sebagainya. Jadi kita sebagai umat Islam kena sedar pada setiap kali Ramadan, bukan Ramadan ini saja, bukan hari raya ini saja, tapi kita mesti sentiasa amalan kita tidak membazir ini berlaku di sepanjang masa. Pakaian cantik betul, tapi pakaian bersih lagi penting. Pakaian yang baru penting, tapi pakaian yang sesuai dengan kita, sama dengan kita punya kemampuan dan sebagainya, itu lagi penting. Dan sebenarnya seringkali bila hujung-hujung Ramadan ini kita mungkin secara jujur dia tidaklah segairah awal Ramadan yang hari tu. Walhal fadilat tu mungkin dia datang daripada tarawih dan sebagainya. Tetapi banyak juga kalau diikut ada juga perkara-perkara yang dapat memudahkan pengurusan kita untuk sambutan hari raya. Prof, mungkin kita dapat kembali kepada fitrah. Aidilfitri itu juga kembali kepada fitrah. Ya, betul. Jadi bagaimana kita kembali kepada fitrah dan juga muhasabah untuk sama-sama melihat kepada yang perlu saja untuk melakukan persiapan hari raya. Ya. Minal aidin wal faizin. Itu kata orang yang akan kembali kepada fitrah. Betul. Ini memang sebenarnya pencapaian yang paling penting sekali di sepanjang Ramadan. Ya, in fact bila kita masuk pada Syawal sebenarnya kita nak bawa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Maknanya kita terus kekal sebagai orang-orang yang mencintai ibadah, bukan mencintai Ramadan semata-mata. Ramadan dah habis. Tak lama tutup tirai. 6 hari lagi. 6 hari lagi. Tetapi kita mesti terus konsisten dan istiqamah. Ini yang paling penting sekali. Selepas bulan Ramadan kita continue apa yang kita buat. Kalau dulu kita baca Quran, sekarang kita terus lagi baca Quran. Bukannya maknanya dulu baca Quran habis Ramadan stop. Raya je dah tak ada apa-apa dah. Jadi kalau itu tak tercapai, maksudnya objektif Ramadan yang sebenar. Dan bagaimana komuniti dalam kita menyambut perayaan juga penting untuk kita libatkan sama, kerana Islam sebagai agama yang syumul melihat kepada pentingnya untuk kita zakat fitrah dan sebagainya. Ini melihat kepada ekonomi Islam, ekonomi komuniti. Jadi kalau kita berbelanja itu sentiasa kita kena beringat bahawa apa yang kita ada itu adalah hak milik yang lain, supaya kita dapat sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri itu dalam konsep yang keseluruhannya, tidak ada ketinggalan untuk merasai nikmat kegembiraan satu Syawal itu. Bagaimana Prof? Idea zakat ni sebenarnya adalah pengembangan harta sebenarnya. Kita jangan rasa zakat tu habis duit kita, tak. Sebenarnya zakat itu adalah pengembangan harta kita. Sebab daripada zakat yang telah terkumpul itulah sebenarnya kita dapat membantu orang-orang yang memerlukan, needy people. Jadi sebenarnya daripada situ peningkatan ekonomi akan naik. Sebab kita boleh berbelanja, kita boleh bagi duit pada orang yang memerlukan dan mereka boleh berbelanja dan seterusnya ekonomi akan berkembang. Inilah peranan zakat yang besar. Bukannya zakat tu kita lihat dari segi kita mengeluarkan harta semata-mata mengurangkan harta kita. Tidak. Sebenarnya itu bukan dia punya falsafah. Sebab zakat ialah mengembangkan harta. Dan menjelang seminggu sebelum Syawal, Syawal juga ialah berkaitan dengan silaturahim, membuang juga perkara yang keruh dan juga mengambil yang jernih, dan kadang-kadang itu konflik dalam diri kita untuk memastikan bahawa kembali kepada fitrah itu berakhir juga dengan perkara yang baik dalam hubungan silaturahim. Prof, bagaimana sebenarnya kita dapat menggunakan tempoh-tempoh terakhir Ramadan ini untuk sama-sama menuju kepada satu Syawal itu dengan hati yang terbuka? Kami di Astro kata bukalah hati, tapi bukalah hati untuk kemaafan dan juga bukalah hati untuk perkara-perkara kebaikan dalam hubungan silaturahim. Bagaimana? Ya, betul. Jadi pada pengakhir Ramadan ni sebenarnya inilah masa untuk kita
apa orang kata, buat rumusan diri kita. Adakah kita telah mencapai apa yang kita nak lakukan sepanjang bulan Ramadan untuk mendapatkan takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita dapat ini sebenarnya inilah tujuan. Sebab tu puasa ni kata bukannya puasa untuk tahan lapar dan dahaga saja. Sebenarnya puasa ni puasa dalaman. Puasa diri yang tu yang orang tak nampak. Jadi 5.30 ni pukul 5 ni dahaga Datuk Prof. Memang tak dapat dinafikan ya. Tetapi itulah pada masa yang sama maknanya kita kena ingat dia ada pembentukan jiwa, rohani dan jasmani pada satu masa dalam bulan Ramadan ini ya. Jadi itu pencapaian kita yang terakhir pada Ramadan ni, cari malam Lailatul Qadar jangan lupa. Itu yang antara yang penting. Tapi juga. sekarang dah tanya dah, malam Lailatul Qadar malam hari tu bukan malam hari ni. Bagaimana benda perkara begitu? Kerana kadang-kadang ianya bukanlah jadi momokkan atau permainan, tapi kadang-kadang kerana ada pembacaan juga kita merasakan kita, oh hari ni bukannya malam yang itu. Macam ni Prof. Tak apa, sebab Nabi kata 10 malam terakhir tu semua ada kemungkinan berlaku untuk kita dapat maksudnya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita concentrate, insya-Allah maknanya kita tak miss lah. Insya-Allah. Jadi itu cara yang paling. Dan dalam masa yang sama, ramai penghitungan ataupun mereka yang menantikan dan bertanyakan kepada kami kalau orang kerja TV ni tanya, raya ni hari apa? Hari Jumaat ke hari Sabtu? Itu seolah-olah yang paling utama sekali dan itu akan menentukan bagaimana persiapan raya itu dilakukan. Mungkin ada yang trauma apa yang jadi pada tahun lepas. Tapi untuk berlapang dada, buka hati dan sebagainya, bagaimana kita memastikan bahawa dan juga kembali untuk memahami konsep penentuan tarikh anak bulan dan sebagainya, dan itu balik kepada refleksi diri kita untuk memahami ibadah itu dan juga konsep itu secara keseluruhannya. Malaysia dia menentukan hari bulan ni melalui hisab dan juga imkanur ru'yah. Dia memang dua perkara ni akan diintegratekan. Tapi pada akhirnya adalah melihat anak bulan. Jadi isu tentang orang memviralkan tentang raya terkejut dan sebagainya hari Jumaat, hari Sabtu ya. Tapi saya rasa yang pasti Sabtu depan pasti raya. Pasti raya. Pasti raya. Walaupun hari kedua contohnya mana kita tahu. Tak tahu. Tapi itulah, walau macam mana pun orang kata kita tak perlu isukan hari raya tu bila. Yang pentingnya kita akan menamatkan bulan Ramadan ini dengan terbaik sekali, dapat membentuk jiwa kita dan kita menyambut Syawal dengan keadaan yang paling baiklah kerana kita dapat menerima. Terakhir sekali pesanan kepada penonton-penonton dan juga mereka yang menonton pada jam ini, bagaimana untuk mendapatkan yang terbaiknya untuk Aidilfitri akan datang dan juga hari-hari Ramadan yang berbaki ini. Ya. Terus istiqamah dalam mengerjakan ibadah. Kerana Allah SWT firman fastaqim kama umir. Jadi benda istiqamah ni adalah penting. Walaupun kita buat sikit tapi berterusan. Ya, bagi kita semua masyarakat Islam pun maksudnya jangan kita buat sesuatu benda yang terlalu over. Tapi lepas habis je satu peristiwa terus kita berhenti. Jadi itu kita kena jauhkan, kita kena terus istiqamah dalam melakukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak Prof. Selamat Hari Raya nanti kalau tak sempat jumpa. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tapi yang pastinya kami bawakan secara langsung kepada anda ini di Padang Majlis Bandaraya Kuantan 1. Kami bersiaran langsung dari jam 4 petang tadi. Panas memang panas tapi kemeriahannya cukup terasa terutama beberapa jam menjelang buka puasa ni. Ehsan Yahya dia dah ada tikar. Kerana inilah yang menjadi satu tradisi di Kuantan. Masyarakat dan juga ramai yang dah mengambil kesempatan untuk membentangkan tikar di sini. Ada yang dah boleh beli sewa tikar dan di belakang sana adanya bazar Ramadan juga di mana kebanyakan mereka akan beli makanan dan juga akan berbuka puasa di sini. Dan di tengah sana kalau dilihat difahamkan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong juga akan mencemaduli bersama kerabat-kerabat baginda untuk menghadiri majlis berbuka puasa ini. Dan yang menariknya di Padang Majlis Bandaraya Kuantan ini di belakang sana Masjid Negeri berdekatan dan sudah pasti ini peluang yang paling baik dan juga logistiknya sangat mudah untuk mereka yang berbuka puasa untuk menunaikan solat tarawih dan juga solat maghrib dan juga isyak secara berjemaah. Edaran bubur lambuk saya difahamkan akan diedarkan bermula jam 6 petang nanti kalau dilihat daripada Persatuan Pandu Puteri dan juga NGO di sebelah sana, di mana ini adalah sebahagian daripada aktiviti yang dilakukan di mana Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sejak awal pagi tadi juga sekitar jam 11 pagi sudah pun bergotong royong bersama dengan NGO dan juga pasukan Pandu Puteri ini untuk menghasilkan ribuan bubur lambuk yang bakal diedarkan sebentar lagi. Dan kami akan bawakan kemeriahan di Majlis Bandaraya Kuantan ini dari masa ke masa. Ini pukul 5. Kami akan bersiaran langsung sebentar lagi di platform digital kami. Kami akan bawakan secara langsung kepada anda kemeriahan dan juga uniknya berbuka puasa Okma yang berbuka puasa di Kuantan ini di Majlis Bandaraya Kuantan 1 Pahang, di mana Ehsan Yahya akan bersama dengan anda dalam Awani 745 dan juga Sinar Awani sebentar lagi, dan kami akan bawakan perkembangan terkini khususnya pecutan terakhir Ramadan dan juga pecutan terakhir persiapan untuk melakukan persiapan Hari Raya Aidilfitri. Di Astro Awani kami membawakan tips dan juga segala perkembangan terkini untuk memudahkan minggu-minggu terakhir Ramadan anda dan juga menjelang Hari Raya Aidilfitri ini. Sekian saja fokus minggu depan yang kami bawakan secara langsung dari Kuantan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti.